Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhu dunia berkemungkinan besar melepasi had yang ditetapkan dalam tempoh 5 tahun dari sekarang. Menurut Pertubuhan Meteorologi Sedunia WMO, perkara itu berlaku disebabkan kombinasi pencemaran yang memerangkap haba dan fenomena cuaca El Nino. Ia didakwa berpunca apabila manusia terus membakar bahan api fosil yang memanaskan bumi seperti arang batu, minyak dan gas. Namun, bagi kanak-kanak Syria, mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya berlaku. Apa yang mereka tahu, suhu tinggi itu perlu dihentikan dengan cara berseronok. Zaman kanak-kanak di seluruh dunia mungkin berbeza. Namun satu persamaannya adalah gelak tawa. Disiram dengan pacutan air ketika suhu panas tentunya membuat mereka tersenyum girang. Lebih-lebih lagi ketika bersama rakan sebaya atau adik-beradik. Di Zardana Idlib, sebuah kolam renang dihasilkan daripada bahan atau material kemah pelarian. Ia boleh memuatkan lebih kurang 20 ke 30 kanak-kanak dalam satu-satu masa. Ternyata, kemewahan tidak boleh beli segalanya, tetapi segalanya boleh nampak mewah dengan sedikit kreativiti. Kolam renang ini terhasil daripada sumbangsaran beberapa ibu bapa yang kasihan melihat anak-anak mereka mengadu panas. Dengan suhu mencecah 44 darjah Celsius, berendam dalam air dapat mengurangkan risiko anak-anak Syria terkena strok haba. Lebih menyeronokkan, kolam tersebut juga menimbulkan rasa gembira. Bapa-bapa yang berpeluang menyejukkan diri selain mengambil kenangan zaman kanak-kanak mereka. Menurut pelarian, suhu di dalam kemah adalah lebih tinggi berbanding di dalam rumah. Ia boleh mencapai 50 darjah Celsius. هي افضل وسيله للتبريد عن الاطفال هو هذا المسبح، حتى الكبيرين عم يجوا بيغطوا حالهم في المي وبيطلعوا، نحن عم ننزل بنغط حالنا في المي وبنطلع لنبورد شوي ونخفف من درجه الحراره، درجه الحراره قاسيه جدا وعم نبخ على الخيام، يعني عم نجيب الصهريج بنعبي المسبح وتالي الصهريج عم نبخه على الخيام. ومبادره اهليه يعني ما في اي داعم لها. درجة الحرارة شوفت عينك ما تقارب فوق ال 40 45 خاصة ناس بالخيام يعني بجوز درجة الحرارة في البيوت ما تعدى ال 40 بس في الخيام بتطيح ال 50 وهذا حالنا يعني عم نبرد حالنا نبرد الاولاد عبين ما تمضى موجة الشوك وما في غير الحل يعني عندنا هون ما في غير الحل بركة هالمي نبرد اللي احنا نبرد الاولاد نكت عليهم مي لا تمضى موجة الحر. Selain kolam, ada bapa juga yang menghasilkan kipas air bagi menyejukkan badan anak-anak mereka. Air dimasukkan ke dalam kipas, kemudian dipusing. Hilal ketawa kanak-kanak ketika terkena percikan air tersebut. Mahal harganya. Hilang sebentar rasa sedih mereka dengan keadaan di penempatan pelarian. Benarlah dikata, la tazan, jangan bersedih. Allah bersama kita. Baik, lain pula halnya di Kem Al-Yunani Raqqa. Kanak-kanak bermain dengan sisa buangan atau sampah bagi menghilangkan rasa bosan tinggal di sebuah kem pelarian yang dilupakan. Dari luar, tempat tinggal mereka tidak ubah seperti kawasan gurun yang tandus dan gersang. Sebuah penempatan yang dilupakan. Suhu panas di Raqqa mampu membunuh jasad kanak-kanak di sini. Namun, semangat juang mereka lebih tinggi. Kem pelarian mereka seperti dilupakan Badan Bantuan Kemanusiaan Antarabangsa. Kemiskinan tegar dialami penduduk sejak perang 12 tahun lalu. Kemah uzur mereka bertampal, tidur berlantaikan tanah, air bersih terpaksa dipikul dari kawasan lain sebelum boleh digunakan. Tiada dinding untuk bersandar. Malah habuk dan bahang boleh dilihat ketika ibu mereka menyapu sampah. Tin minuman kosong menjadi punca rezeki bagi kanak-kanak. Ia menjadi barang rebutan. Selain tin, sampah sarap dijadikan barang permainan. Mereka juga tidak kekok untuk bersimpuh di kawasan sampah yang panas asalkan dapat bermain. Di Kem Al-Yunani ini, kanak-kanak juga berada di kawasan industri bagi mengurangkan beban keluarga.
الماء يعطوا الأطفال مرضانة والله العظيم جوز بأسبوع ناخذهم مرتين ثلاث على الدكتور سال ومراجعة والشمس فوت شوف وضع الخيمة شلون الظهر ما ينقعد بيها خالص ما ينقعد بيها. احنا منسيين من زمان ما نونا احنا منسيين ما كان جينا وقعدنا بهالمجاري هاي وهالشيء هذا داعشنا داعش جاري بحالنا. Hanya 16 kem yang menempatkan 150,000 pelarian diiktiraf dan mendapat akses bantuan antarabangsa termasuk Al-Hoj dan ROJ. Mereka disyaki adalah saudara mara kepada kumpulan Daesh. Menurut pihak berkuasa Kurdish, mereka merancang untuk memindahkan penduduk kem Daif ini ke kawasan kem lebih formal untuk keselesaan. Global Peace Mission GPM antara badan kemanusiaan yang sering membantu pelarian Syria. Kerja amal itu bermula daripada respon terhadap serangan di Afghanistan pada 2001. Sejak hari tersebut, mereka tidak berpaling lagi dan terus konsisten aktif dalam melaksanakan pelbagai bentuk bantuan dan pembangunan kepada masyarakat serata dunia. Pelbagai misi dijayakan dalam tempoh lebih 2 dekad hingga menjulang nama baik negara, meliputi lebih 23 negara, membabitkan peruntukan bantuan sebanyak 108 juta ringgit. Dalam tempoh 2 dekad ini, Global Peace Mission banyak bekerjasama dengan pelbagai pertubuhan, organisasi tempatan dan antarabangsa, pihak kerajaan serta universiti dalam menjayakan misi bantuan di Malaysia dan luar negara. Misi kemanusiaan merentasi sempadan, biarpun berbeza bangsa, status, agama maupun warna kulit, derita dan kesusahan masyarakat dunia terus diberi perhatian termasuk di Palestin, Rohingya, di Cox's Bazar, Syria, Uyghur, Lubnan, Afrika, Uganda, Nigeria, Kemboja, termasuk misi susulan pasca banjir besar di Pakistan dan projek khusus di Iraq. Tubuhkan pada tahun 2001, Global Peace Mission mengorak langkah bermula daripada respon kita terhadap serangan yang dilakukan oleh United States pada waktu itu terhadap Afghanistan. Kita kumpul rakan-rakan daripada berbagai kategori dan segmen masyarakat madani untuk bersama, dan sejak daripada itu hampir 22 tahun saya fikir kita berada hampir di 23 buah negara untuk kita bantu bukan saja mereka yang terkesan akibat daripada konflik, krisis kemanusiaan, bencana dan lain-lain, tetapi kita juga sebenarnya menyantuni mereka dalam negara kita juga. Selain kotak makanan, pelbagai inisiatif bantuan dan projek mega yang telah dan sedang dilaksana Global Peace Mission di beberapa negara bertujuan memberikan sinar baharu buat rakyat serta generasi baru di negara bergolak maupun bencana. Selain itu, bantuan projek pembinaan masjid di Nigeria, sekolah di Pakistan dan perumahan besar-besaran di Turki dan Syria yang terjejas akibat gempa bumi yang memusnahkan sebahagian besar kawasan di 2 negara itu. Dan tidak hanya bersifat bantuan dalam bentuk kotak makanan, makanan panas dan sebagainya, tapi kita ambil bantuan yang bersifat sustainable. Sekarang kita ada projek perumahan besar-besaran di Turki dan juga di Syria pasca gempa bumi, dan kita ada pembinaan masjid. Kita juga telah ada pembinaan ataupun projek-projek berbentuk pembinaan capacity untuk kita empower IDP ataupun internal displaced people, rakyat-rakyat yang memerlukan, khususnya di Iraq, training untuk solar, untuk CCTV dan sebagainya. So ini projek-projek yang kita fokus ketika ini dan kita pelbagaikan inisiatif bantuan yang kita berikan. Bagi tempoh 2 dekad ini, pelbagai cabaran turut dilalui Global Peace Mission Malaysia bagi menghulurkan bantuan. Dalam masa terdekat, Global Peace Mission berhasrat memberi bantuan khusus kepada rakyat Sudan yang hampir 6 bulan berada dalam konflik, antaranya misi awal yang akan dihantar ke lapangan dan seterusnya mengadakan Kuala Lumpur International Conference on Sudan bagi membincangkan isu semasa akibat konflik kemanusiaan. Sehingga kini, Global Peace Mission mempunyai kira-kira 1,000 sukarelawan yang aktif dalam menggerakkan misi kemanusiaan.
Bagi membantu lebih ramai insan yang memerlukan, salurkan bantuan ke akaun Maybank Global Peace Mission Malaysia di nombor 5642 2161 1602 atau Bank Islam 1402 3010 0292 24 atas rujukan GPM Hijrah atau layari laman sesawang www.jomsedekah.com. Baik, kita doa moga ada sinar di Syria selepas 12 tahun bergolak. Selepas ini harga bawang melonjak, restoran naik harga. Saksikan selepas ini. Alhamdulillah bertemu kembali. Selepas menghentikan import beras, kini pengeksport bawang terbesar dunia itu mengenakan 40% duti ekspor ke atas barangan asas masakan itu serta-merta. Antara negara yang paling banyak mengimport bawang adalah Bangladesh, Nepal, Malaysia dan Sri Lanka. Sekaligus bakal meningkatkan harga makanan. Sekatan terhadap ekspor bawang adalah disebabkan oleh kurangnya hujan terburuk dalam abad ini. Ia juga menyebabkan kekurangan bawang di pasaran domestik. Setiap tahun, Ogos adalah musim kemuncak di India untuk menuai bawang. Namun, berbeza tahun ini. Selain India, Pakistan, China dan Mesir adalah antara pengeksport bawang global. Duti ekspor baru India itu bagi mengawal inflasi runcit yang disebabkan oleh kenaikan harga sayur-sayuran dan barangan makanan lain. Ini adalah usaha kedua diambil oleh India baru-baru ini untuk mengawal inflasi runcit yang disebabkan oleh harga makanan. Bulan lalu, India mengenakan larangan ekspor beras putih bukan basmati. Baik, sekian Gawal Hijrah. Saksikan Kisah Dunia setiap minggu jam 8.45 malam Ahad. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.